Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua hadirin. Saya Nur Amlizan Ramli, Koordinator Staf OKU dan Staf Ada Tanggungan OKU, Unit Perkhidmatan OKU UiTM sebagai moderator untuk program webinar Siri Pemantapan Keibubapaan, Gaya Hidup Sihat, Let Food Be Thy Medicine, jadikan makanan sebagai ubat anda. Ini merupakan siri ketiga webinar dari Seksyen Staf OKU dan Staf Ada Tanggungan OKU UPO UiTM. Dan pada hari ini saya sangat bertuah kerana kita bersama-sama dengan kita hari ini ada dua orang pakar dalam bidang masing-masing yang dapat meluangkan masa bersama kita. Dan dia memang sebenarnya satu cabaran lah untuk saya dapatkan masa yang sesuai untuk kedua-dua mereka ada waktu yang waktu lapang yang sama ya. Jadi kita ada bersama dengan kita ada dua perkongsian pada hari ini. Perkongsian pertama adalah bersama Profesor Kalawati Ramasamy dari Jabatan Sains Hayat Pharmaceutical, Fakulti Farmasi UiTM Puncak Alam, dan perkongsian kedua adalah bersama Puan Roslina Manaf, Pakar Kulineri Nutrisi. So saya akan memperkenalkan Prof Kala dulu sebab Prof Kala akan mengambil slot yang pertama dan kemudian nanti kita akan berkenalan pula dengan penceramah kita yang kedua iaitu Puan Roslina. So Prof Kalawati telah berkhidmat di Fakulti Farmasi lebih 17 tahun ya Prof, dan merupakan Timbalan Dekan Penyelidikan Fakulti Farmasi sekarang. Beliau telah menerbitkan lebih 130 artikel di dalam jurnal berindex dan tahniah juga buat beliau kerana Prof Kalawati merupakan salah seorang penyelidik di UiTM yang tersenarai di dalam World's Top 2% Scientist. So tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Prof Kalawati untuk membicarakan tentang pengaruh mikrobiota usus di dalam kesihatan. Dipersilakan Prof. Terima kasih kepada Dr. Nur Amlizan. Saya sebenarnya kenal Dr. Nur Amlizan sejak saya start bekerja di UiTM ya, sudah lama. So selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati dan terima kasih ya kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput saya petang ini. Saya kena declare lah awal-awal ya, izinkan saya menggunakan dua bahasa iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris untuk pembentangan saya petang ini. Dan saya ingin menyampaikan kajian yang sebenarnya saya telah lakukan selama saya rasa lebih dari 20 tahun ya, iaitu tajuk saya sebenarnya adalah pengaruh mikrobiota atau mikroflora usus di dalam kesihatan. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan nampak ke slide saya sebab saya rasa slide masih tak di-share ya. Dr. Nur Amlizan? Yeah, okay. It's coming. So, yeah, thank you. Thanks. So, apakah fungsi mikrobiota atau mikroflora usus dalam kesihatan? Itulah tajuk yang saya akan bentangkan pada petang ini. So, first things first ya. So, saya ingin menerangkan atau memperkenalkan apakah itu mikrobiota sebelum saya masuk ke mikrobiota usus. The next slide ya. So can we have the next slide please? Yeah. So saya akan introduce dulu apakah itu gut microbiota. The next slide please. Yeah. So bila kita bincang tentang mikrobiota, sebenarnya mikrobiota ni banyak ya. Dia ada kulat iaitu fungus, dia ada virus dan juga bakteria. Tetapi mikrobiota yang paling banyak adalah bakteria. Dan bila kita dengar perkataan bakteria, kan bila kita dengar je bakteria, apa yang kita fikir adalah kita akan kaitkan dia dengan penyakit. Memang benar ya. Tetapi sebenarnya bakteria ni ada yang baik dan ada yang baik iaitu membantu kesihatan kita dan ada juga yang menyebabkan penyakit. So sebenarnya bakteria yang menyebabkan penyakit adalah tak banyak compared to bakteria yang membantu kesihatan, dan ini kita tahu kerana teknologi yang kita guna sekarang iaitu DNA sequencing. Can I have the next slide please? So ini contoh ya bakteria yang sebenarnya adalah bakteria yang baik
Dan sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan biasa ya dengan minuman probiotik yang ada di pasaran, memang dia tinggi dengan probiotik atau bakteria yang baik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan berhati-hati kerana sebenarnya minuman probiotik yang berada di pasaran ni dia punya tahap gula atau sugar level sangat tinggi. So kita kena pandai-pandai lah kalau betul-betul nak probiotik di pasaran tu gunalah yogurt yang asli atau yang kurang gula. Okay, next slide please. Tetapi apa yang lebih mudah sebenarnya adalah makanan yang difermentasi. So proses untuk menghasilkan fermented food atau makanan yang ditapai atau difermentasi sebenarnya meningkatkan nutrisi atau mengubah kualiti dan rasa serta menambah nilai harga makanan. Today petang ni kita ada expert ya, kimchi. So kimchi mengandungi it's fermented food, makanan yang difermentasi yang tinggi dengan yang kaya dengan probiotik. And kalau kita tengok makanan tempatan, next slide please. Contohnya tempeh, tapai, budu. Sebenarnya makanan begini sangat tinggi ya nutrisi and the value. So kalau boleh makanlah fermented food atau makanan yang ditapai. Can we go on to the next slide? So apa yang penting ialah seterusnya saya ingin menerangkan tentang kepentingan mikrobiota usus. Okay, next slide. Kita kan manusia ni, kita ingat kita hanya terdiri dari sel manusia, biasalah kan. Tetapi sebenarnya badan kita ni kita adalah host kepada banyak jenis mikroorganisma. Okay? Dan sebenarnya kita adalah host kepada lebih banyak mikroorganisma daripada sel manusia. Okay? And kita sudah biasa dengan, kita tahu apakah fungsi organ di dalam badan kita. Tetapi kita mungkin tidak tahu apakah fungsi mikroorganisma ini. Sebenarnya mikrob dan manusia ni memang kita mempunyai hubungan yang simbiosis. Ya. Next slide. Sorry ya, slide saya ni cepat je sebab banyak saya nak sampaikan petang ni. So masa saya buat PhD sebenarnya tak ada pun teknologi DNA sequencing. So masa tu kita tahu bahawa memang kita adalah host kepada mikroorganisma, tetapi kita tidak tahu bahawa kita ada banyak jenis mikroorganisma. So nampak ya tadi banyak jenis mikroorganisma. In fact mikroorganisma lebih banyak dari sel tubuh manusia. So actually teknologi ni masih barulah, 2008 baru kita tahu mengenai jenis-jenis mikroorganisma iaitu dikenali sebagai mikroorganisma commensal. Next slide please. So ini adalah next generation sequencer yang kita gunakan sebenarnya untuk DNA sequencing. So next slide. So di sini sebenarnya kita boleh nampak ya mikroorganisma ni in which part of our body. So bakteria boleh hidup di kulit, okay, and then rongga hidung, di mulut dan di usus. Tetapi bakteria paling atau mikrobiota paling banyak actually di dalam usus, okay. Oleh kerana itu saya akan menerangkan mengenai mikrobiota usus dan kepentingan atau fungsi mikrobiota usus. Tetapi saya juga nak menarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan bahawa tiada mikroorganisma dalam organ atau darah ya. Kalau tak nanti kita boleh mati sebab memang tidak ada mikroorganisma dalam darah dan juga organ. Tetapi memang kita ada mikroorganisma di tempat-tempat yang macam saya share tadi. Dan apa yang menarik adalah mikroorganisma ni berbeza daripada individu dan individu. Dia macam thumbprint kita lah kan. Each one of us ada mikrobiota yang sangat unik. Boleh saya ke slide yang next slide please. So ini membawa kita ke soalan mengenai apakah kenapa kita patut tahu mengenai mikrob yang contohnya di atas kulit. Saya sudah tentu tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam keadaan begini kan. Kadang-kadang kawan-kawan kita selalu digigit oleh nyamuk lebih banyak dari kita, tahu tak? So sebenarnya ini berlaku kerana kulit kita ni ada mikroorganisma yang berbeza. So mikroorganisma ini sebenarnya boleh mengeluarkan sejenis compound organic acid. Bau dia taklah sedap sangat tapi nyamuk suka bau ini. So dia akan mempengaruhi daya tarikan nyamuk untuk gigit. So sebab itulah kadang-kadang kawan-kawan kita digigit nyamuk lebih kerap. Okay.
So ini adalah contoh mikroorganisma di kulit. Can I have the next slide please? Ya, mikrobiota juga sebenarnya boleh mempengaruhi kesihatan bayi. Contohnya, bayi yang dilahirkan secara C-section atau cesarean baby mempunyai mikrobiota yang sangat berbeza dari bayi yang natural birth, okay, yang keluar dari faraj ibu. Dan mikrobiota C-section babies ni sebenarnya adalah I would say kurang, dia more of pathobionts daripada atau bakteria yang kurang baik lah. So bila you compare microbiota bayi yang dilahirkan secara natural dan bayi C-section, bayi yang dilahirkan secara natural ni mempunyai microbiota yang sangat baik ya, yang sangat bagus untuk kesihatan. So sebab bayi itu dapat microbiota dia dari ibu. Next slide please. Thank you. So slide ini menunjukkan bahawa bayi yang dilahirkan melalui cesarean dilaporkan lebih mudah terdedah kepada asma, obesity, type 1 diabetes ya. Ini adalah kajian yang telah dipublish dan kajian juga menunjukkan bahawa sebenarnya probiotik ya, kalau bayi-bayi ini ambil atau these children, kanak-kanak ini diberi probiotik selama 6 bulan, dia mengurangkan asma, obesity dan diabetes. Can we go on to the next slide? Ini adalah satu sebenarnya kajian yang memang sangat-sangat menarik ya, yang sebenarnya adalah I would say the milestone untuk kajian mikrobiota usus. Kajian yang betul-betul saya rasa yang sangat baguslah. Mikrobiota usus mungkin memainkan peranan menjadikan kita gemuk atau kurus. Dalam kajian ini sebenarnya sepasang kembar perempuan mengambil bahagian. So di sini apa yang berlaku sebenarnya adalah pemindahan mikrob dari kembar yang obes kepada mencit. Okay, dan dia also membuat pemindahan mikrob dari kembar yang kurus kepada mencit yang sama. So mencit ni memang sama ya, dia makan benda yang sama, jenis yang sama, semua sama. Tetapi at the end of the day, you nampak bahawa mencit yang diberi, yang ditransfer mikrobiota dari kembar obes ni menjadi obes. Okay, next slide please. Next slide lebih jelas. So memang ini adalah kajian yang betul-betul menunjukkan fungsi ya, mikrobiota usus, dan ini dijalankan oleh Walker dan Parkhill pada 2013. Can I have the next slide? Sorry ya, saya laju sikit. So kita sebenarnya dengan teknologi DNA sequencing baru tahu fungsi mikrobiota usus. Tetapi bapa perubatan iaitu Hippocrates, dia mengatakan bahawa all disease begins in the gut. That means that semua penyakit bermula dari usus sejak saya rasa berapa 2000 tahun yang lalu kan. So dia dah mengatakan bahawa all disease begins in the gut. Kita baru sahaja tahu sebenarnya apakah fungsi mikrobiota usus. Next slide, thank you. So ini, daripada projek mikrobiom manusia sebenarnya kami belajar dengan cepat bahawa untuk kita sihat, kita mesti mempunyai mikrobiota usus yang seimbang, di mana kita perlu usus kita ya, perlu lebih banyak mikrobiota atau mikroorganisma yang baik daripada pathobionts atau mikrobiota yang tak baik lah. Okay, so yang mendominasi mikrobiota usus patutlah mikrobiota yang baik. Atau dia dipanggil commensal juga ya. So sebenarnya usus kita ni macam ada perang tau di antara bakteria yang baik dan bakteria yang tidak baik. So untuk kita sihat, kita mesti mempunyai mikroflora yang stabil dan lebih dominasi untuk mikrobiota yang baik. Can I have the next slide? So apakah akan berlaku bila pathobionts atau bakteria atau mikroorganisma yang kurang baik lebih banyak? Okay, condition ini dikenali sebagai dysbiosis, di mana tiada keseimbangan dalam komuniti mikrob ya. So diet, dan apakah faktor yang boleh menyebabkan keadaan dysbiosis di mana lebih banyak bakteria yang buruk atau pathobionts? Sebenarnya ini disebabkan oleh kita sendiri ya, faktor-faktor seperti stres, diet, apa yang kita makan sangat penting, okay? Dan contoh lain adalah penggunaan antibiotik.
sebenarnya antibiotik yang especially broad spectrum ni, antibiotik ni dia tak tahulah dia akan bunuh yang bakteria yang baik dan juga bakteria yang metabion yang kurang baik, sebab it can differentiate. So kita rugilah kalau kita guna antibiotik secara for a very long time, lama, kita akan we will lose mikrob yang baik, yang beneficial tu ya. So saya rasa penggunaan antibiotik yang lama akan mendatangkan kesan yang negatif. Can I have the next slide? So bila keadaan dysbiosis, iaitu bila badan kita atau usus kita mempunyai lebih banyak metabion, kita boleh mendapat banyak penyakit metabolik, okay? Dan ia sebenarnya disebabkan oleh bakteria yang metabion ni, dia akan mengeluarkan toksin dan it will affect the intestinal permeability. So sebab tu kadang-kadang apa yang kita makan ni, it is important untuk mood kita atau even our memory kan, sebab walaupun adalah jauh tetapi intestinal permeability kita akan diancam. Okay, can I have the next slide? So apakah faktor yang memulihkan mikrobiota usus ke keadaan yang asal? Tadi kita nampak kan dysbiosis atau keadaan yang tidak seimbang tu. So what are the factors kan yang boleh memulihkan mikrobiota usus ke keadaan yang asal? Can I have the next slide? Kesian yang jaga slide banyak ya dan laju pula tu. So basically it's this. So macam mana kita nak supaya mikrobiota dalam usus kita ni didominasi oleh mikrobiota yang beneficial atau mikrobiota yang baik. Next slide. So sebenarnya banyak usaha penyelidikan sekarang yang mula disalurkan ke arah memulihkan mikrobiota usus. Ia adalah satu teknologi yang atau teknik atau eksperimen yang sangat aktif lah sekarang ni. Dan biasanya cara yang paling mudah ya, percayalah saya, adalah diet. Tetapi diet ni susah kan? Kadang-kadang kita beli je buah-buahan, sayur-sayuran tetapi nak masak tu malas. Tetapi diet adalah sangat, itu saya lah ya. Tetapi diet ni sangat pentingnya untuk mikrobiota usus. Selain dari itu, kita boleh juga menggunakan probiotics atau prebiotics. Next slide. So kita sudah arif atau biasa kan kita tengok piramid makanan ni, saya rasa sejak dari sekolah rendah lagi kan. Tapi mungkin tuan-tuan dan puan-puan tidak pernah dengar mengenai piramid mikrobiota usus. Okay. So sebenarnya makanan mempengaruhi mikrobiota di dalam usus. Sebab tu sekarang kita ada piramid mikrobiota usus. Makanan memang kalau anda tengok ya, terdapat beberapa jenis makanan yang menggalakkan kesihatan seperti sudah tentu buah-buahan, sayur-sayuran, bijirin dan protein tanpa lemak. So sebenarnya senang sahaja. Fiber boleh, makanan yang seperti yang buah-buahan, sayur-sayuran ni mempunyai fiber yang tinggi. So fiber yang tinggi ni dapat menggalakkan pertubuhan bakteria yang baik. Dia memang jenis macam tu. Tetapi ada juga makanan, contohnya makanan yang tinggi dengan lemak ya, saturated fat, dengan gula, dia automatically akan menyebabkan mikrobiota atau bakteria yang kurang baik, metabion lebih. So senang je kan. So dan bila seperti yang saya menerangkan tadi, bila keadaan ini berlaku, keadaan ini berlaku sudah tentu keadaan ini boleh menyebabkan dysbiosis. Okay? Dan dysbiosis boleh menyebabkan banyak seperti yang saya terangkan tadi, penyakit metabolic disorder ya. Can I go to the next slide? So seperti yang saya katakan tadi, selain dari diet, kita boleh menghayati ya budaya baru iaitu menggunakan probiotik. Sebenarnya probiotik ni bukanlah budaya baru ya, fermentasi sudah dilakukan sejak berzaman-zaman. Okay, next slide. So ini adalah definisi, sebenarnya definition untuk probiotik. Probiotik ini adalah mikroorganisma yang viable, dia mesti hidup. Okay, itu adalah sangat penting dan ia patut memberi kesihatan yang baik kepada host. So kalau nak beli probiotik tu mestilah memberi kesihatan, kesihatan yang bagus atau baik kepada host, kepada manusia. Okay, next slide. So apa yang saya nak tunjuk di sini adalah susu ibu ya.
khasiatnya sangat tinggi ya. Susu ibu mempunyai probiotik yang sangat-sangat bagus. Contohnya bifidobacteria, lactobacillus, okay. So selain dari probiotik ni, probiotik yang natural ya, yang memang sangat bagus. Selain daripada ini, can I have the next slide? Probiotik di dalam susu ibu sebenarnya boleh membantu untuk sistem imun, meningkatkan sistem imun. Selain daripada probiotik ya, yang unik mengenai susu ibu adalah dia mempunyai sangat tinggi dengan prebiotik. Now, prebiotik adalah karbohidrat yang tidak boleh dihadam di usus, tetapi yang akan merangsang pertumbuhan probiotik. So, if you see, it's so beautiful kan? Nampak tak susu ibu ni bukan sahaja kaya dengan probiotik tetapi juga kaya dengan prebiotik yang boleh merangsang pertumbuhan bakteria baik. Dan apa yang sangat menarik sebenarnya mengenai prebiotik dalam susu ibu adalah dia punya struktur tu sangat kompleks. So kita boleh dapat prebiotik contohnya dalam infant formula untuk kanak-kanak kan, susu yang diberi kepada kanak-kanak adalah prebiotik. Tetapi untuk synthesize atau meniru prebiotik dari susu ibu sangat susah dia, because susu ibu ni prebiotik dia sangat kompleks dan unik. Dan kandungan prebiotik dalam susu ibu sebenarnya adalah double daripada yang kita boleh dapat dalam infant formula. So ini adalah sangat bagus. So kanak-kanak yang menerima susu ibu sebenarnya sudah tentu akan mempunyai mikroflora usus yang sangat baik. Next slide please. Thank you. Okay. So saya telah menerangkan secara general ya, secara kasar apakah fungsi mikrobiota usus. Sekarang saya akan berkongsi mengenai penyelidikan yang kumpulan kami telah buat di Fakulti Farmasi UiTM ya. Next slide. So sebenarnya banyak ya eksperimen atau program yang kita telah menjalankan di Fakulti Farmasi, memang banyak, tetapi oleh kerana masa saya hanya akan menerangkan projek-projek yang a few sahaja. Next slide. So projek ni memang dah saya start seperti yang saya terangkan memang dah lama ya. So saya sebenarnya memula penyelidikan saya dengan mengisolat bakteria yang baik atau probiotik dari makanan yang difermentasi seperti tempe, tapai, budu. Sebenarnya saya guna makanan tu sebab masa zaman dulu tu kimchi tak famous pun, so saya gunalah makanan tempatan. So saya berjaya, sebenarnya kajian ini semua dilakukan oleh pelajar Paskasiswaza ya. Saya ingat lagi muka mereka bila saya share mengenai kajian ini. So kami berjaya mengisolat lebih kurang 300 strain probiotik dan kami telah sebenarnya publish kajian kami. Dan next slide please. Kesian ya yang jaga slide. Thank you. So kalau anda lihat kan, dari 300 strain memang banyak kerja dia ya untuk isolate strain probiotik, bukan mudah. Kami menjalankan banyak kajian dan ini adalah contoh, hanya 2 contoh. Tuan-tuan dan puan-puan boleh melihat kan gambar yang kat tengah tu sebenarnya adalah sel epithelial sel usus. So itu bila tidak ada bakteria lah, dan yang paling kanan tu nampak tak yang ada bakteria? Saya tak dapat tunjuk sebab saya tak control slide. So ada bakteria yang lekat pada sel epithelial, itu adalah sel epithelial usus. So nampak tak? Yang penting adalah kita nak bakteria probiotik ni lekat betul-betul pada sel epithelial. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan akan terfikirkan? Ini adalah kerana saya seperti yang saya cerita tadi bahawa dalam usus kita ni macam ada perang war. So kita tidak hendak memberi chance peluang kepada pathobion. So kita nak kalau boleh probiotik ni yang melekat pada epithelial cell. So itu adalah salah satu ciri-ciri ya bila kita nak select probiotik yang baik. Selain dari itu, tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat kan gambar yang paling kiri ke kanan untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu. Tetapi nampak di sini bahawa sebenarnya probiotik yang kami pilih ni boleh membunuh, it can kill pathobion atau pathogen. So nampak ya, dia macam memang war lah. So bila kita pilih memang kita kena buat banyak test. Can I have the next slide?
So ini sebenarnya adalah senarai list ciri-ciri probiotik yang berkesan, tetapi saya tidak ada masa dan saya tidak akan go through satu-satu. Tetapi contohnya lah, dia selain daripada melekat kepada sel epitelia dengan cepat, dia mesti tahan asid, tahan empedu, sebab kita nak probiotik ni hidup live kan, live bila sampai ke usus. Can I have the next slide? Okay, so now kita juga membuat projek di mana kita ni nak translate susah ya, microencapsulasi probiotik tersebut, kerana probiotik ni seperti yang saya cerita tadi, kita nak dia live kan, viable. So kita nak encapsulate probiotik supaya dia stabil, sebab kita nak letak dia di luar kan, and bakteria ni susah hidup di luar, so the temperature dia biasalah kan 37. So kita nak letak di, kadang-kadang dia boleh mati. So kita membuat projek supaya kita dapat encapsulate, so dia boleh hidup lebih lama, dan yang penting ialah bila dia sampai usus besar kita, dia masih hidup. So kita dah banyak publish mengenai projek ini. Can I have the next slide? Okay, so what we did in the eksperimen ini ialah sebenarnya kita nak betul-betul tengok sama ada because kita guna kita encapsulate kan probiotik tu, kita nak betul-betul target supaya probiotik tu sampai ke usus besar dan hidup lah. So kita guna pH sebenarnya untuk adjust. So boleh tak klik Puan slide tu? Dia akan tunjuk, oh dia tak nampak Sebenarnya slide tu, slide tadi tu saya boleh tunjuk macam mana probiotik tu boleh sampai ke usus besar sampai, and dia masih hidup lah. Tapi tak apa, kita boleh teruskan dengan slide yang seterusnya. Okay, so so itu adalah mengenai probiotik lah, yang 12 jenis probiotik yang kami isolate tadi. Dan seterusnya, marilah kita lihat potensi probiotik sebagai agent neuroprotective ya. Okay, so can we go on to the next slide? Next slide please. So sebenarnya neuroprotective ni kita tuan-tuan dan puan-puan sudah biasa dengan demensia kan. Demensia adalah gangguan otak yang menjejaskan komunikasi dan ingatan, contohnya penyakit Alzheimer, itu yang paling common lah kan. So Alzheimer adalah satu bentuk demensia yang secara khususnya menjejaskan bahagian otak yang mengawal pemikiran, ingatan dan bahasa. Okay, so di sini apa yang kita buat sebenarnya adalah kita beli mencit ni mahal ya. Masa zaman dulu tu RM900 satu mencit, tetapi sekarang sure dah lebih dari itulah. So mencit ni mahal kerana dia specially design, dia memang transgenic dan dia mempunyai gene yang boleh menyebabkan mencit tu jadi Alzheimer. Okay, so mencit ni mencit Alzheimer lah basically. Okay, mempunyai ciri-ciri Alzheimer. Okay, can I have the next slide please? So bayangkan ya, so kita sebenarnya membuat eksperimen iaitu Morris Water Maze. Dia bayangkanlah macam swimming pool kanak-kanak itu kan. So tapi eksperimen ini telah memang baguslah untuk daya ingatan actually. Dia macam GPS. So di sini apa yang kita buat sebenarnya adalah kita kena ajarlah mencit tu. 3 hari kita akan ajar mencit tu. Sebab mencit susah kan nak berenang kan dalam kolam. So kita akan ajar mencit tu untuk mencari platform. Platform ni adalah pada satu kuadran. So kita akan selama 3 hari kita akan ajar mencit tu mencari platform. Okay, can I have the next slide? Okay, so di sini kan tuan-tuan dan puan-puan, anda boleh melihat trajectory di bahagian kanan. So nampak tak yang ada satu kumpulan tikus tu yang bukan Alzheimer. That means tikus yang healthy, yang sihat. Itu yang pertama tu, yang I tulis wild type tu, yang ke atas sekali. So nampak tak trajectory tu menunjukkan bahawa tikus, selepas saya train 3 hari tu, kita buatlah eksperimen. Kita dah ajarkan mencit tu, kita akan buat eksperimen. Kita akan masukkan mencit tu dalam kolam yang Morris Water Maze tu, dan akan check sama ada mencit tu boleh tak ingat dan sampai ke platform tu, sebab kita dah buat macam adalah tanda-tanda kan kita masa kita buat training tu. So nampak tak mencit yang sihat
Yang bukan Alzheimer, dia terus sahaja pergi ke ruang nombor 4 tu, nampak tak? Dia terus pergi ke platform tersebut. Sementara grup lain yang bawah, yang 6 grup tu, mencit tu yang nampak yang 2 atas tu, mencit tu macam dia akan di tepi saja, dia lupa. So dia akan, sebab Alzheimer kan, mencit Alzheimer, so dia akan berada di ruang tepi sahaja. Tetapi mencit yang ke bawah nombor 1, 2, yang 4, 3 tu, nampak tak yang dengan probiotik, iaitu tak nampak mungkin, LAB12 dengan LAB6 tu, itu adalah probiotik yang di suplemen dengan probiotik tu. Mencit tu walaupun taklah terus macam yang sihat, dia akan pergi jugalah ke platform tu, compared tu yang tidak diberi suplemen probiotik kan. Boleh kita ke slide yang seterusnya. So ini adalah cross sectional ya, bila kita tengok otak mencit tu. Kita buat kajian. Sebenarnya Alzheimer disease ni boleh disebabkan oleh deposition of amyloid. Dia amyloid protein lah, ada protein amyloid kan. Dia akan deposit di terutamanya di hippocampus, di bahagian otak ya. Dan saya suka menggunakan fluorescent sebab mudah untuk kita nampak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak ya, green fluorescent, nampak tak warna hijau tu? Warna hijau bermakna dia protein yang tidak baik lah, yang boleh menyebabkan penyakit Alzheimer. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak yang kotak yang pertama tu, yang hitam je, tak ada pun warna hijau, itu adalah cross section dari otak dari mencit yang sihat. Memang bukan Alzheimer lah, tapi yang kat bawah semua kotak-kotak tu adalah otak, it is cross sectional dari otak mencit yang Alzheimer disease. So nampak tak kotak yang nombor 2 dan 3 tu memang banyak hijau. Itu tidak diberi apa-apa, diberi air and control lah. Tetapi kotak yang akhir sekali, yang bawah tu, dia tak adalah hijau sangat kan. Itu menunjukkan kita sebenarnya memberi mencit ni suplemen probiotik selama 32 hari. Dan selepas 32 hari nampak kan kurang dah dia punya deposition warna hijau tu. That means kurang amyloid protein. Okay. So sebenarnya ini baru kita publish tahun ini. So mungkin tahun depan dia akan keluar lah publication ni. Can I have the next slide please? Ini hanya menunjukkan microbiota usus. So you nampak kan yang dengan probiotik adalah LAB6 tu. LAB tu lactic acid bacteria, tu adalah probiotik. So nampak tak dia punya composition of microorganisma tu dah berbeza. Okay, so mungkin dia boleh meningkatkan bakteria yang baik. Can I have the next slide? So dan kajian yang kedua yang saya akan bentangkan hari ini adalah mengenai kesan pengurangan kolesterol. Kita buat memang banyak ya, ini yang saya rasa saya memang spend banyak masa untuk belajar mengenai pengurangan kolesterol oleh probiotik. Can I go to the next slide? So kita telah sebenarnya publish banyak paper dalam menunjukkan bahawa probiotik kita ni boleh mengurangkan kolesterol ya. Can I have the next slide? So kita buatlah banyak in vitro, in vivo, tapi apa yang saya akan share hari ini adalah yang kita buat atas kajian. Kita buat ikan, kita buat dalam rats, okay, tikus dan juga in vitro. Tapi ini adalah ikan. So sungguh jelas ya dengan supplementation probiotik kami, ia akan menghasilkan penurunan kolesterol yang sangat ketara. Nampak ya? Saya rasa lebih dari 50% kolesterol dikurangkan. Di sini ini saya rasa adalah organ hati. So kita keluarkan organ hati dan kita check total kolesterol dia, memang suplemen probiotik kita dapat mengurangkan lebih dari 50%. Slide yang seterusnya. So gambar rajah yang pertama menunjukkan bahawa suplemen probiotik kita boleh menurunkan LDL kolesterol. LDL ni adalah low density lipoprotein kolesterol dan ini adalah kolesterol yang tak baik ya. Sementara HDL kolesterol ni meningkat ya. Ini adalah kolesterol yang baik dan sebenarnya data ini kami dah publish ya recently. Okay, next slide. Saya, seperti yang saya katakan tadi, saya suka menggunakan fluorescent kerana dengan guna dye kita nampak ya,
So lepas tu saya tertanya lah sebab banyak eksperimen yang saya lakukan dan memang dapat consistently nampak pengurangan kolesterol oleh probiotik tu. So kami membuat kajian, saya kata mungkin kita patut lihat kenapa atau bagaimana probiotik tu boleh mengurangkan kolesterol. So saya sebenarnya masukkan kolesterol serta probiotik, okay, dan incubate lah selama 12 overnight 24 jam. Dan sebenarnya yang hijau ni adalah kolesterol ya. Kita menggunakan dye yang berbeza. Merah ni adalah dye yang berbeza dan nampak tak sebenarnya hijau ni adalah kolesterol. Dan sebenarnya bakteria probiotik kami tu, tapi bukan semua jenis probiotik ya, only this particular strain LAB12 ni, Lactobacillus plantarum ni, boleh sebenarnya menarik macam magnet tau, dia tarik kolesterol tu. So ini adalah, nampak tak bakteria, sebenarnya ini adalah bakteria dan warna hijau, merah tu semua adalah kolesterol. So dia menarik kolesterol tu seperti magnet. Okay, imagine that ia adalah magnet lah. Okay, can I have the next slide? Okay, so the last one adalah untuk melihat potensi probiotik sebagai agent kemopreventif. Tetapi kajian saya semua adalah prevention ya. We are looking at prevention sebab probiotik ni bukan, it's not a drug, it's more like food supplement actually. So dia bukan drug. So kebanyakan kajian kita memang adalah untuk prevent. So dalam kajian ini adalah lagi satu yang sungguh menarik. Sebenarnya saya menghantar student pascasiswaza saya ke Monash, Australia untuk belajar teknik untuk induce cancer ni. So di sini sebenarnya kajian ini patut dilakukan untuk 4 bulan, 12 minggu. Tetapi kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat ya, kontrol tu adalah, so di sini apa yang berlaku ialah kita inject sel kolon kanser, sel kanser ke dalam kolon tikus tu. Okay, sebab kita nak tengok dia boleh induce tumor ke tak. So dalam kontrol tu, nampak tak week 1, week 2, minggu 1, minggu 2 dan minggu 3 kan. So dalam kontrol tu, dan sekali lagi saya menggunakan teknik fluorescent supaya nampaklah tumor tu. Saya tak payah bunuh tikus tu tapi nampak tumor kan walaupun saya tak bunuh. So dalam kontrol group tu, saya sebenarnya untuk eksperimen ni walaupun saya plan nak buat selama 4 bulan tetapi saya kena stop pada minggu ketiga sebab tikus yang tidak diberi apa-apa suplemen, dia mati. Dia punya tumor sangat besar dan dia mati. So saya sebenarnya walaupun cadang untuk menjalankan eksperimen ini selama 12 minggu, saya kena berhenti pada minggu ketiga sebab banyak tikus dari grup kontrol mati. Kerana tumor dia dalam kolon sangat besar. Nampak kan dia punya warna hijau dengan merah tu adalah sebenarnya tumor. Tapi cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok LAB. LAB itu sebenarnya adalah lactic acid bacteria iaitu probiotik yang kami lah. Sebenarnya nampak dengan jelas bahawa probiotik ini dapat kawal lah kanser tu daripada merebak secara meluas ya. Dia terbantut, nampak tak tumor tu dia terbantut dalam grup yang ketiga iaitu LAB. So kajian ini pun sebenarnya kami baru publish tahun 22, mungkin Disember akan keluar ya di Q1 Journal dan memang menarik. Kami juga sebenarnya telah belajar mekanisme macam mana probiotik ini boleh mengurangkan saiz tumor. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, semua kajian kami adalah prevention ya, probiotik bukan ubat ya. Okay, can I have the next slide? So kajian yang saya telah lakukan yang saya berkongsi tadi semua adalah mengenai dijalankan dalam either in vitro dalam sel atau dalam dalam animal, haiwan kan. Dan sebenarnya saya cakap yang benar ya sebagai researcher yang bertahun-tahun kerja dengan probiotik, senang bila kita bekerja dengan sel in vitro atau dalam haiwan kerana environment dia sangat kontrol kan. Bukan macam manusia ni kita nak makan je apa-apa yang kita nak, tapi haiwan sangat kontrol. Makanan yang kita beri tu memang semua sama, semua jenis yang sama, semua samalah basically environment. So result dia nampak dengan jelas. Tetapi probiotik ni yang penting sebenarnya adalah untuk kita lakukan clinical trial di patient ya. Itu sangat penting sebab manusia kita mungkin susahlah nak kawal kan. So kami sebenarnya telah menjalankan
kajian clinical trial dengan Chris Hansen, ada MOA dengan Chris Hansen, mereka menaja sebenarnya research ni. So kami telah lihat kesan probiotik pada kawalan HbA1c dalam pesakit diabetes mellitus jenis 2 ya, dan kami telah mendapat data, sebenarnya dah habis pun kajian ni, dan kami sekarang tengah membuat data analisis dan akan mungkin publish tahun depan kot. Can I have the next slide? So, apa yang sebenarnya sangat penting ya dalam kajian probiotik adalah bukan semua probiotik tu sama ya, strain dia berbeza, itu adalah sangat penting, dan kadang-kadang kajian yang kita buat di dalam di haiwan mungkin tidak dapat result yang secantik yang kita dapat dalam haiwan tu pada manusia, seperti yang saya katakan, sebab manusia ni kita susah nak kawal environment dan makanan. So apa yang saya boleh rumuskan ialah diet sebenarnya sangat penting ya untuk kesihatan kita. So tuan-tuan dan puan-puan sudah tentu dapat melihat kan tadi how diet sebenarnya adalah sangat berkait rapat dengan mikrobiota dan bagaimana mikrobiota dapat membantu kesihatan. Kita boleh menggunakan pro atau prebiotik untuk membantu memulihkan mikrobiota usus, tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti menjalankan clinical trial atau kajian pada manusia dan bukan sahaja haiwan ya, supaya betul-betul dapat melihat kesan probiotik. So itu yang kumpulan kami sedang di Fakulti Farmasi sedang melakukannya, dan kita juga perlu berhati-hati memilih probiotik untuk kegunaan harian, kerana seperti yang saya katakan sebelum ni, probiotik ni mesti viable, mesti alive bila dia sampai. Tak guna kalau kita makan probiotik yang probiotik tu dah mati kan. So pandai-pandailah ya bila memilih probiotik yang nak digunakan. Tetapi pada pendapat saya, bagus kalau kita dapat menggunakan just makan makanan yang difermentasi dan makanan-makanan yang sihat. Next slide please. Next slide please. So that brings me to the end ya. Again back to Hippocrates that let food be thy medicine and medicine be thy food. Terima kasih, dan next slide please. Saya nak acknowledge ya juga sebab yang membuat kajian ini. Can I go to the next slide please? Next slide please. Ya, so sebenarnya bukan saya seorang ya yang membuat semua kajian tersebut. Terima kasih kepada pelajar-pelajar serta rakan-rakan yang membantu saya menjalankan penyelidikan saya. Dengan itu terima kasih. Thank you. Back to the moderator, Dr. Nur Amlizan. Okey, terima kasih Prof. Kalavati atas perkongsian tersebut. Menarik ya perkongsian Prof. Kalavati tadi. Dan insyaAllah semoga ada ilmu baru yang kita dapat pelajari pada hari ini untuk memperbaiki kesihatan kita dalam kehidupan yang penuh mencabar ni kan. So saya nak minta maaf sebab kami tidak dapat menyediakan jurubahasa isyarat pada hari ini. Ini kerana kebetulan pada hari ini adalah Malaysian Federation of the Deaf meraihkan ulang tahun kelahiran mereka yang ke-25 tahun. Jadi mereka tak dapat menyediakan jurubahasa isyarat pada hari ini. So thank you so much Prof. Kala. Terima kasih banyak-banyak. Saya dapat banyak komen yang bagus perkongsian Prof. Kala dan and she speaks Malay very well. Congratulations. Terima kasih. Terharu saya. Okay, sebab saya first time sebenarnya BM. So sejarah telah terlakar ya hari ini Prof. Okay, tadi Prof. Kala ada menyebut tentang eksperimen beliau dalam sel, dalam haiwan yang semuanya kita dapat kontrol kan, pengambilan kita dapat kontrol, bencit ni kita kontrol, dia ambil banyak ni, kita bagi kita bagi probiotics dan kita kontrol pengambilan dia punya stress factor dan sebagainya. Jadi cabaran sebenar tentang pemakanan dan bagaimana pemakanan ni boleh dijadikan ubat akan dikongsi oleh penceramah kita yang seterusnya, iaitu Puan Roslina Manaf. Puan Roslina Manaf merupakan lulusan bachelor's degree in HS English ni apa ya Puan Roslina? English dan Literature. Oh, English and Literature, I see, dari IIUM 1987. Beliau mempunyai banyak
certification daripada DISC Profiling Assessment, NLP and Timeline Therapy, dan juga daripada sebagai Culinary Nutrition Expert, pakar nutrisi pemakanan daripada Academy of Culinary Nutrition Canada. Sebelum penubuhan Asian Keto Enterprise, beliau pernah berkhidmat di Geomarket HR Manager. I think ini adalah negara yang diserve oleh company ni ya, Puan Roslina, Malaysia, Bangladesh, Brunei, Philippines dan Singapore, dan Weatherford Malaysia Sdn Bhd. Ya, itu company, itu country yang di bawah tanggungjawab saya masa tu. Di bawah. So, dengan tanggungjawab yang sangat besar tu ya. So daripada maksudnya daripada pekerjaan yang di dalam bidang tersebut, bagaimana kita nak dengar bagaimana Puan Roslina berubah kepada Culinary Nutrition Expert. Okey, so tanpa melengahkan masa, saya menjemput Puan Roslina Manaf dengan tajuk general topiknya, Let Food Be Thy Medicine. Jadikan makanan itu sebagai ubat anda. Dipersilakan Puan Roslina. Terima kasih Dr. Nur Amlizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak mengucapkan terima kasih kepada Unit Perkhidmatan Orang Kurang Upaya, UPO UiTM, kerana menjemput saya sebagai seorang speaker untuk petang ni. Tadi saya sebenarnya sangat teruja bila dengar profesor bercakap pasal makanan yang ditapai dan fermentasi, sebab itu adalah salah satu daripada saya punya passion. Saya sebenarnya baru balik daripada Perlis, saya belajar buat belacan dan juga buat ikan bekasam, because saya sebenarnya sangat berminat mengenai penapaian, fermentation, dan saya juga mengajar orang untuk membuat makanan-makanan yang ditapai. Okay, can I see the presentation please? Okay, so nama saya Roslina Manaf. Saya adalah seorang pakar culinary nutrisi. Mungkin anda di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan, berfikir apa sebenarnya pekerjaan seorang pakar nutrisi itu sebenarnya. Saya punya pekerjaan sangat-sangat unik dan very interesting dan berlainan dengan pekerjaan saya sebelum ni. Sebelum ni, seperti mana yang doktor beritahu tadi, saya sebenarnya seorang pengurus sumber manusia kepada syarikat oil and gas selama 21 tahun. Dan telah berlaku satu peristiwa di mana saya telah berhenti kerja dan saya bertukar arah, dan I would say pekerjaan saya sekarang ni adalah apa yang kita panggil my calling in life, orang kata. Sesuatu yang saya sangat enjoy doing, dan apa yang saya lakukan sekarang ni insyaAllah memberi banyak-banyak manfaat kepada orang ramai. Okay, seterusnya. Okay, seperti mana yang doktor beritahu tadi, saya sebenarnya ada certification in Neuro-Linguistic Programming, dan bila saya bercerita mengenai nutrisi dan pemakanan semua tu, sebenarnya pengisian diri bila kita bila kita mahu menyembuhkan badan kan, dia bukan sahaja bertumpu kepada pemakanan tetapi juga pemikiran, because bila kita cakap pasal untuk menyembuhkan badan, ia adalah sesuatu, saya melihat dia sebagai sesuatu yang complete, yang penuh, as a whole sebenarnya. Maksudnya kita sihat fizikal, kita sihat mental, dan ia adalah sesuatu yang kita lakukan secara berterusan. Dan perbincangan hari ini sebenarnya saya mahu membawa anda semua dalam satu perjalanan di mana kita akan membincangkan kenapa kita mahu menjalani kehidupan yang sihat. So, sekiranya kita mahu berbuat demikian, dan kita kena bertanya pada diri sendiri, apakah kita punya big why? Ya, sebab untuk sesuatu itu dilakukan, kita kena ada niat dia, niat yang betul. Dan kita juga akan bercakap mengenai beberapa kunci kesembuhan, jenis makanan terapi dan juga makanan yang menyebabkan alahan. Dan kita akan
berbincang mengenai apakah makanan yang berkhasiat, apakah maksudnya bila kita berkata makanan itu berkhasiat untuk badan. Dan seperti yang saya kata tadi, bila kita cakap pasal sihat, ia adalah satu cara hidup dan bukan sahaja pemakanan tetapi juga apa yang kita lakukan, apa yang kita fikirkan dan apa yang kita buat on a daily basis. Ya. Seperti juga Profesor tadi, saya nak memberi satu disclaimer lah. Sepanjang perbincangan dan apa yang saya kongsikan pada hari ini, saya akan bercakap dalam bahasa Malaysia dan dalam bahasa Inggeris. Saya minta maaf sebab presentation saya ni sebenarnya saya sediakan dalam bahasa Inggeris dan saya telah tukarkan kepada dalam bahasa Malaysia. Tetapi ada juga slide-slide yang saya tinggalkan dalam bahasa Inggeris sebab saya kata dengan doktor, saya kata saya tak boleh nak translate. So slide yang seterusnya ya. Okay. Ni gambar Gunung Kinabalu. Di atas Gunung Kinabalu, saya bersama suami. Gambar ni diambil pada 2014. Kenapa saya kongsi gambar ni? Saya kongsi gambar ni sebenarnya sebab pada setahun selepas gambar ni diambil, saya telah didiagnose sebagai, saya telah didiagnose mengidap penyakit kanser payudara. Tapi pada masa ini, semasa gambar ni diambil, saya tak tahu lagi yang saya ada kanser. Tapi saya sebenarnya adalah orang yang suka melakukan aktiviti fizikal. Saya suka diving, saya suka hiking dan saya suka melakukan aktiviti bersama keluarga. Dan saya pada tahun 2014 secara tiba-tiba saya macam teringin sangat nak panjat Kinabalu. So saya cakap dengan saya punya suami, saya kata mau tak panjat Kinabalu, dan saya manage to convince some of my friends to join me as well. So setahun selepas gambar ni diambil, can we move the next one? Saya telah didiagnose mengidap kanser payudara pada 2015. Sebenarnya saya tak ada orang kata tanda-tanda yang menunjukkan saya mengidap penyakit kanser. Cuma pada satu hari saya tengah buat melakukan satu perbincangan dengan saya punya bos, tiba-tiba saya telah mengalami satu pendarahan. Dan pada masa tu saya ingat saya telah saya keguguran. Tapi sebenarnya itu adalah salah satu simptom premenopausal di mana saya telah mendapat pendarahan yang sangat banyak pada masa tu. Dan saya telah berjumpa dengan doktor gynecologist, doktor pakar sakit puan, dan doktor saya telah menyarankan untuk saya melakukan medical check-up lah. Dan alhamdulillah daripada medical check-up tu saya tahu yang saya sebenarnya mempunyai kanser payudara. Dan setelah berbincang bersama keluarga dan kami akhirnya membuat keputusan dan saya akan melakukan kemoterapi, radiation dan hormon terapi. Tetapi pada masa yang sama, saya juga telah membuat banyak rujukan dan membaca artikel dan melakukan banyak research mengenai macam mana untuk menyembuhkan badan ya setelah melakukan kemoterapi dan radiation. Dan satu buku yang telah memberikan banyak kesan kepada saya adalah buku Ketone Ketogenic Diet for Cancer Type 1 and 2 Diabetes, Epilepsy dan other ailments. So daripada situ saya
mendapat tahu mengenai ketogenic diet, dan ketogenic diet adalah satu diet di mana kita mengenyahkan karbohidrat dan saya makan, the diet is very restrictive tetapi dia adalah very instrumental di dalam pemulihan saya selepas melakukan kemoterapi, radiation dan hormon terapi. Saya akan berbincang dengan lebih lanjut lagi dan saya akan share mengenai ketogenic diet pada slide yang seterusnya, ya. So seperti saya kata tadi, saya nak share with everybody dengan tuan-tuan dan perempuan semua mengenai kunci kesembuhan. Yang pertama saya rasa yang paling penting adalah sikap dan persepsi, our own attitude. Bila saya diberitahu yang saya mengidap kanser pada masa itu, memang saya sedih dan memang saya rasa macam kenapa terjadi pada saya, kan. Tapi pada masa yang sama saya juga bersangka baik yang ada sesuatu yang saya perlu belajar daripada pengalaman ni. Sebab saya rasa semasa saya bekerja dan semasa saya muda, kadang-kadang kita tidak terlalu, kadang-kadang kita terlalu arrogant, kan. Kita rasa macam kita ni immortal dan kita rasa macam tak ada apa yang boleh bring us down. Dan ini saya anggap sebagai satu teguran, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila saya dapat teguran tu, saya telah melakukan ikhtiar. So bila saya kata saya beli buku, saya buat research, menukar cara pemakanan, itu semua adalah part of the ikhtiar yang saya lakukan. Dan setelah ikhtiar saya just tawakal dan berdoa, dan apa sahaja yang terjadi selepas tu saya redha. So itu adalah sikap dan persepsi yang saya ambil pada masa itu, dan even now apa sahaja yang saya lakukan, saya akan lakukan yang terbaik dan saya akan buat apa yang terbaik yang saya tahu, dan selepas itu apa-apa sahaja yang terjadi saya redha, ya. Dan salah satu yang saya rasa kunci dalam saya menyembuhkan badan saya adalah dengan melakukan cara hidup yang sihat. So saya beriadah dan juga menguruskan tekanan hidup lah, sebab saya ni sebenarnya ibu kepada 3 remaja dan anak-anak yang sedang membesar kadang-kadang dia boleh membuatkan kita mengalami tekanan, kan. Jadi bila saya was diagnosed with cancer, saya still remember suami saya adalah tunjang yang menolong saya untuk kembali sihat semula. Saya ada share gambar, kan, yang saya dekat bawah tu. Sebenarnya suami saya yang ambil gambar tu, sebab bila saya go through chemo, what happened is hari pertama dan hari kedua saya memang tidak boleh bangun daripada katil. Dan pada hari yang ketiga dia akan pegang tangan saya dan dia akan bawa saya pergi round tasik, ya. Dan dia akan pastikan saya beriadah untuk menyembuhkan badan saya semula. So itu adalah salah satu yang saya rasa kunci, di mana kalau kita mau sihat, kita kena mentally, kita kena mempunyai sikap dan persepsi yang positif, dan juga menjalani cara hidup yang sihat, dan seterusnya menjaga pemakanan, ya. Dan selain daripada menjaga pemakanan, dan saya juga mengambil pemakanan tambahan. Bila saya kata pemakanan tambahan di sini, saya ambil suplemen lah, memastikan badan saya cukup vitamin dan sebagainya, ya. Dan ubat-ubat dan rawatan, sebab sebagai salah seorang pesakit kanser, kadang-kadang saya ada banyak peluang untuk berjumpa dengan pesakit kanser yang lain, dan selalunya kanser tu
akan merebak dan menjadi teruk apabila satu, bila kita punya mental tak kuat, satu lagi mungkin cara hidup yang tidak sihat, tidak berjaya menguruskan stres, maybe boleh depression dan juga tidak menjaga pemakanan. So sebab itu saya kata menyembuhkan badan dari penyakit dan cuma mengubat sahaja simptom adalah dua perkara yang berbeza. Apa yang saya interested adalah untuk menyembuhkan badan. Seterusnya, next. So walaupun selepas saya sihat daripada kanser, mungkin tidak 100% seperti mana saya sebelum itu, because salah satu daripada side effect yang saya alami adalah brain fog. So and sebelum saya dapat kanser, saya sebenarnya seorang trainer, dan bila saya dapat brain fog, it is very hard sebab bila you akan cari perkataan dan cuba memikirkan sesuatu dan it doesn't come to you. You tak dapat nak cari perkataan tu kan. So tapi hari ini saya sebenarnya sangat-sangat bersyukur. Every day is very precious kan. Masa kita bersama keluarga dan pengalaman itu telah membuatkan saya menjadi seorang yang lebih kuat, lebih humble, dan itu yang menyebabkan saya started Asan Kito untuk memberi balik kepada society dan untuk berkongsi dengan orang ramai di luar sana mengenai macam mana untuk menyembuhkan badan kita daripada penyakit. Mungkin untuk orang seperti saya mendapat penyakit jadi disebabkan oleh itu saya telah melakukan penukaran cara hidup, cara pemakanan. Tetapi kebanyakan orang dia tidak mendapat teguran tu kan, badan dia tengah sihat contohnya. Jadi mungkin untuk orang-orang seperti itu they need another nudge untuk membuat pertukaran cara hidup tu. Okay, next one. So ini adalah perkara yang saya selalu cakap pada diri saya, bahawa untuk sihat bukan tanggungjawab orang lain, ia adalah tanggungjawab saya. Tidak akan ada orang untuk datang menolong saya kecuali saya kena tolong diri saya sendiri. Dan menguruskan tekanan kronik dan juga memakan makanan yang sihat adalah menjalani kesihatan yang optimal. So daripada situ bila saya kata apa itu sihat, sebenarnya dia merangkumi apa yang saya makan, apa yang saya fikir. Sebab dia boleh mempengaruhi fikiran, mood dan kesihatan tubuh badan. Okay, seterusnya. Okay, saya akan bercerita secara ringkas mengenai apa itu jenis-jenis pemakanan terapi. So kita akan go through a few diet yang digunakan untuk menyembuhkan diri daripada simptom-simptom dan juga penyakitnya. So some of this diet ada yang telah saya lakukan, jadi saya boleh bercerita daripada personal experience. Tetapi ada juga yang saya tidak pernah lakukan, tapi this is part of dia punya jenis-jenis pemakanan terapi yang saya belajar lah di dalam culinary nutrition. Okay, next. So yang pertama adalah comprehensive elimination diet. Saya pernah melakukan diet ni kerana saya telah mengalami alahan kepada tomato, berlaku beberapa tahun sebelum ini. Sebelum itu saya tidak pernah allergic kepada tomato, tiba-tiba bila saya makan tomato saya punya bibir bengkak. Dan disebabkan oleh itu saya terus
melakukan elimination diet di mana saya tidak mengambil beberapa jenis makanan seperti gluten, bahan tenusu, jagung, daging, kekacang dan juga makanan-makanan seperti nightshades punya makanan seperti terung dan tomato. Dan daripada situ selama 3 bulan dan selepas itu saya memperkenalkan kembali makanan tersebut secara perlahan satu demi satu untuk menguji tahap alahan yang dialami. Mungkin cara ini ekstrim pada setengah orang, tetapi comprehensive elimination diet ni sebenarnya sangat bagus kalau kita mahu mencari punca apa makanan-makanan yang memberi alergi kepada diri kita dan kita mahu makan makanan tersebut semula. Sebab kadang-kadang kalau kita alah kepada sesuatu makanan bukan maksudnya kita alah kepada makanan itu selamanya. Ya. Okay, seterusnya. Acute healing diet. Acute healing diet ni sebenarnya diet yang tidak memakan makanan yang karbohidrat berkanji, tidak ada kekacang, bijirin, sayuran mentah ataupun makanan yang keras. Dia sebenarnya untuk orang yang baru saja mengalami operation contohnya, orang yang mengalami masalah usus, IBS, ya, irritable bowel syndrome, keradangan badan, demam, sesama ataupun lemah-lemah badan. Jadi jenis-jenis makanan yang sesuai adalah seperti sup tulang, bone broth, miso soup, lemak-lemak yang sihat seperti minyak sapi, minyak kelapa, ya, extra virgin coconut oil dan juga herba-herba seperti halia, kunyit, ya. Gelatin dan collagen semula jadi. Ya. Sebenarnya teori daripada teori untuk acute healing diet ni sebenarnya adalah untuk mengurangkan makanan yang sukar dicerna supaya badan dapat fokus untuk menyembuhkan badannya. Sebenarnya diet ni sesuai diamalkan apabila kita mahu menyembuhkan badan daripada sakit lah, contohnya macam kalau kita demam ataupun dapat COVID ke kan. Jadi sepanjang duration kita sakit tu kita boleh amalkan, tapi dia bukannya sesuatu diet yang kadang-kadang orang boleh ambil secara berterusan. Seterusnya, anti-inflammatory diet. Sebenarnya ini adalah diet untuk sesuai untuk orang yang mahu merawat keradangan seperti arthritis, masalah jantung, diabetes dan kanser. Dan makanan-makanan yang sebenarnya yang tidak termasuk di dalam diet ni adalah makanan yang diproses, contohnya makanan yang digoreng, gluten, tenusu, nightshade again, jagung, soya, citrus dan daging. Ya. So secara teorinya adalah untuk menyembuhkan badan dari keradangan dengan mengurangkan makanan yang boleh menyebabkan alahan. Ya. Anti-inflammatory diet ni sebenarnya boleh dilakukan sekiranya kita memasak di rumah sebenarnya. Ya. Next one. Food map. Food map adalah satu diet yang menghindarkan dari bahan-bahan tenusu, sirap jagung, asparagus, brokoli, kobis, ya, gandum, pemanis seperti sorbitol, mannitol dan xylitol. Dan sebenarnya sesuai untuk orang-orang yang mempunyai sindrom usus kronik contohnya ataupun sindrom iritasi usus besar. So antara makanan-makanan yang dicadangkan adalah buah-buahan, sayuran, bijirin dan kekacang, ya. Keju tanpa laktos yang di dalamnya adalah antara kategori yang selamat untuk roadmap lah.
Ya. Sebenarnya dalam roadmap diet ni dia tidak mengambil jenis-jenis karbohidrat yang akan menghasilkan gas tau, seperti karbon dioksida, hidrogen dan gas metan yang menyebabkan sakit perut dan kembung, ya. So that's the reason why dia sebenarnya sesuai untuk orang-orang yang ada penyakit usus, ya. Seterusnya, GAP diet. GAP ni sebenarnya it refer to guts and psychology syndrome. Sebenarnya dia menghindarkan daripada makan makanan yang susah dicerna dan merosak flora atau lapisan usus dalam badan, dan menggantikan dengan makanan-makanan yang membantu usus itu untuk sembuh, ya. Sesuai untuk orang-orang yang ada autism contohnya, ADHD dan orang yang punya masalah pencernaan. Antara contoh-contoh makanan di dalam GAP diet ni adalah bone broth, sup tulang, halia, ya, makanan yang dijeruk, ya, yang ditapai, seperti kimchi, sauerkraut, budu, cencaluk, ya, lentils ke kacang, lobak merah, ya, dan sebagainya. Dan orang-orang yang melakukan diet GAP ni sebenarnya perlu disiplin di dalam pemilihan makanan, tapi dia sangat efektif, ya. Seterusnya, okey, ini adalah low carb diet. Ini adalah diet yang saya buat semasa saya menyembuhkan badan daripada kanser, ya. Dan bila kita cakap pasal low carb diet, sebenarnya low carb diet tu ada banyak type of diet di dalamnya, seperti Mediterranean diet, zero carnivore diet, Atkins, paleo, low carb high fat, as well as ketogenic diet. Saya pasti tuan-tuan dan perempuan pernah dengar mengenai ketogenic diet as well, kan? Jadi sebenarnya diet-diet ni termasuk di dalam kategori low carb diet. Dan seterusnya, saya nak bercerita mengenai lebih lanjut lagi mengenai apakah perbezaan low carb diet dengan ketogenic diet, sebab saya rasa banyak orang keliru mengenai low carb dan mengenai ketogenic, ya. Jadi izinkan saya untuk bercerita dengan lebih lanjut mengenai ini. So low carb diet sebenarnya adalah bila kita mengambil 10 ke 30% kalori daripada karbohidrat. Contohnya selalunya orang yang membuat low carb diet, dia akan makan up to 130 grams karbohidrat ataupun 150 grams karbohidrat sehari, ya. Kalau kita comparekan dengan ketogenic diet cuma mengambil 20 grams net carb ataupun 50 grams total carbs sehari. So kalau saya boleh bagi satu perbezaan di situ, low carb diet 150 grams total karbohidrat dan ketogenic diet 50 grams total karbohidrat. So itulah perbezaannya, ya. Yang pertama. Dan yang kedua adalah low carb diet sesuai untuk diamalkan dalam tempoh yang lama, ya, because ramai orang sebenarnya mengamalkan some form of low carb diet sebenarnya untuk sihat, ya. Dan ketogenic diet mungkin ada yang tidak setuju dengan pendapat saya, tapi ini adalah saya punya personal opinion. Boleh, ya, doktor? My own personal opinion melalui apa yang telah saya lakukan dan alami. Saya melihat ketogenic diet sebagai intervention diet. Intervention di mana kita melakukan ketogenic diet untuk satu durasi di mana kita mahu melakukan optimal penyembuhan kepada badan, ya, dan bukan long term, ya, seperti low carb. Dan
Dan disebabkan oleh itu saya rasa ketogenic diet sesuai untuk kita lakukan setiap tahun, maybe 3 bulan dalam setahun contohnya, ya, untuk kita mendapat manfaat daripada kebaikan ketogenic diet itu. Dan diet rendah karbo juga dapat membantu pesakit diabetes, contohnya obesiti, kardiovaskular, merendahkan darah tinggi dan sebagainya. Dan perkara yang sama juga adalah applicable untuk ketogenic diet. Cuma the difference is dalam ketogenic diet kita memakan karbohidrat terlalu rendah sehingga memaksa badan kita untuk switch the fuel yang daripada karbohidrat kepada fat, ya. So low carb diet sometimes we did not make that switch sebab kita punya karbohidrat masih lagi tinggi, 150 gram, ya. Tapi dalam ketogenic diet, because karbohidrat terlalu rendah, kita akan berada di dalam satu situasi yang dipanggil ketosis, di mana kita akan mengeluarkan ketones, ya, dan kita akan menggunakan fat sebagai fuel, source of energy untuk kita bergerak, ya, sebagai source energy. Seterusnya, next. So makanan itu sebenarnya can be a form of medicine ataupun a slowest form of poison. So jadi kita sebenarnya perlu berhati-hati dengan apa yang kita makan sebenarnya. Sebab makanan tu dia boleh jadi ubat dan dia juga boleh menjadi racun. Dan makanan yang sihat insya-Allah boleh menyembuhkan, ya, sebab apa yang kita makan tu sebenarnya akan menjadi sebahagian daripada kita. Dia akan menjadikan sel, tisu dan organ dalaman, kan. Dan seperti mana yang profesor kata tadi tu, kita mahu makan makanan, sebenarnya kita ni a living organism, kan. So kita perlu makanan yang memberi tenaga dan we need to eat living food sebenarnya. Living food tu apa maksud living food? Living food tu macam the probiotics yang profesor explain tadi tu. Makanan yang hidup. Macam dalam saya punya kelas fermentation, kan. Saya ajar participant saya kalau mau buat jeruk ataupun buat sauerkraut dan buat kimchi, kita tidak akan letak cuka di dalam makanan tu. Sebab cuka akan membunuh makanan tu sebenarnya. Ya. Jadi saya tahu ramai, every recipe is different. Tapi bila saya mengajar kelas fermentasi, kita tidak akan menggunakan cuka sebab kita mahu makanan tu hidup. Ya. Dan itu adalah salah satu cara bila kita kata kita mahu makanan tu sebagai ubat. Ya. Dan salah satu cara yang kita boleh lakukan adalah menghindarkan diri daripada makan makanan yang diproses, yang dicampur kemikal, pewarna, perasa dan pengawet. Tapi kalau kita pergi supermarket, kalau kita pergi ALS, barang-barang yang dipaket, I think about 80% ya, adalah makanan-makanan yang mempunyai pewarna, perasa dan pengawet. Jadi we skip that dan kita pergi ke bahagian sayuran dan buah-buahan dan juga daging dan sebagainya, ya. Sebab kita mempunyai pilihan, ya. Okey, seterusnya. Macam saya kata tadilah, kita mempunyai pilihan dan sekiranya kita tidak mengambil tindakan untuk berubah dan mula makan makanan yang sihat, macam kita mop lantai dengan baldi bocor, kan, air tu akan sentiasa mengalir. Jadi kita perlu membuat sesuatu keputusan dan mengambil tindakan untuk to feed our body dengan makanan-makanan yang sihat. Sebenarnya untuk makan makanan sihat tak susah, ya.
Cuma dia memerlukan mungkin sedikit effort ya untuk kita masak sendiri contohnya. Untuk kita membeli makanan-makanan yang tidak mengikut trend contohnya. Sebab makanan-makanan sihat sebenarnya adalah makanan-makanan yang memang kita sudah makan sejak azali. Ya. Macam tadi Profesor cakap pasal belacan, pasal gudu, pasal kimchi, ikan pekasam contohnya, masak lemak cili padi, lontong, soto, kan, gulai. Ya. Pada saya antara masakan yang very nutritious, sangat bagus adalah masak lemak cili padi. Ya. Sebab dalam masak lemak cili padi kita ada protein, ya, ayam, daging, seafood, apa je lah kan. Lepas tu kita ada santan, ya, which is very healthy. Kalau you tengok western food, dia banyak guna dairy. Tapi kita di Asia kita tidak menggunakan susu ataupun creamer. Kita banyak menggunakan santan. Ya. Dan kita letak anti-inflammatory punya ingredient seperti kita letak kunyit dekat dalam tu. Dan selain daripada kunyit, kita letak cili. Kalau saya akan tambah black pepper. Sebab saya nak activate the curcumin yang ada dekat dalam kunyit tu tadi. Ya. So, sebab tu saya selalu bercakap, kalau orang tanya, apakah makanan yang perfect? Selain daripada telur, masak lemak cili padi is fantastic, kan? So, satu lagi saya selalu pesan dengan saya punya klien lah. Mengenai makanan, when in doubt, get it out. Ya. So, makanan-makanan yang memberi alahan semua tu, berhenti daripada makan makanan tersebut. Next. So, apakah makanan-makanan yang selalunya memberi masalah kepada orang? Bukan semua, tapi mungkin sebahagian daripada kita mungkin mengalami masalah apabila kita makan makanan yang saya akan share dengan tuan-tuan dan puan-puan selepas ni. Yang pertama adalah gluten. Ya. Tidak ramai, saya rasa ada sebahagian daripada orang badannya tidak boleh mencerna gluten. Ya. Dan bila dia makan gluten, dia akan jadi kembung. Ya. Dia akan dapat keradangan, dia akan sakit-sakit badan, dia akan mengantuk. Ya. Dapat diarrhea contohnya. Ya. So, tapi masalahnya makanan yang ada gluten ni sebenarnya kita dikelilingi oleh makanan yang ada gluten. Ya, roti, biskut, cereal, mi kuning, pasta. Tapi yang bagusnya sekarang ni bila kita pergi supermarket, kita boleh tengok ada juga yang sudah ada label yang tulis gluten free. Ya. So, kalau kita boleh membuat pilihan, kalau anda mengalami masalah-masalah yang saya sebutkan di sini, mungkin anda mahu bertukar kepada produk-produk yang gluten free. Ya. By the way, saya nak share one of the gluten free makanan gluten free adalah nasi. Nasi adalah gluten free. So kalau anda mahu membuat pilihan antara nasi dan roti, pilihlah nasi. It is actually healthier. Yeah. Okay, next. Susu. Ada juga orang yang dia lactose intolerance. Jadi dia bila dia makan makanan yang mempunyai susu, dia akan dapat diarrhea, dia akan jadi macam dia akan dapat sakit-sakit badan dan sebagainya. Ya. Contoh-contoh kat sini seperti keju yang diproses. So bila you pergi kat supermarket, it's always important you tengok keju. Kalau you beli keju kan, you jangan beli keju yang dia tulis kat situ processed cheese. Ada perbezaan dia tahu antara processed cheese dengan cheese yang betul. Ya. So never pick up processed cheese. Ya. Ice cream, yogurt, cream sauce dan sebagainya, selain daripada mempunyai bahan tenusu, dia juga ada bahan-bahan lain lah seperti pengawet, ya, gula dan sebagainya di dalamnya. Okay. So
mungkin menyebabkan, mungkin ada orang yang lactose intolerant, so dia kena berhenti daripada mengambil makanan susu. Tapi contohnya lah kan, kalau you tak boleh minum susu, ada susu kekacang yang you boleh ambil. Contohnya you boleh ambil almond milk, ya, ataupun oat milk, kan, untuk you punya, untuk diminum bersama kopi contohnya, ya. Alright. Next. Sebenarnya saya patut letak slide ni nombor 1 tadi, tapi tak apalah kan. Gula. I don't like to blame everything kepada gula sebenarnya. Tapi kan ini adalah sesuatu yang memang gula adalah ingredient. Kalau you pick up apa-apa sahaja di supermarket, you akan tengok gula adalah salah satu ingredient yang ada di dalam tu. Sebab gula digunakan bukan saja sebagai bahan perasa, tetapi dia juga digunakan sebagai bahan pengawet. Seperti garam juga, ya. Dan sebenarnya untuk kita hidup, kita cuma memerlukan satu teh je, satu sudu teh gula. Tapi saya rasa kalau minuman seperti yang di bawah ni, saya rasa dalam 6 tablespoon sugar dia yang ada kat dalam tu, ya. Dan terlalu banyak kajian-kajian yang sekarang ni menunjukkan pengambilan gula yang berlebihan boleh menyebabkan obesity, boleh menyebabkan diabetes, ya, fatty liver, kan, penyakit kanser dan sebagainya. Next. Ini statistik daripada 2019. Ini statistik Malaysia. 1 daripada 5 adalah diabetik. 1 in 3 hypertension. 1 in 2 is high cholesterol. 1 in 5 Malaysian are obese. Dan 1 in 3 is overweight. Estimate by 2025 kita akan ada 7 million population yang diabetik, yang berumur antara 18 ke 35. Satu statistik yang sangat menakutkan, ya. Next. Ini adalah jagung. Bila saya cakap pasal jagung, sebenarnya saya nak bercakap pasal sirap jagung, corn syrup. Ini adalah ingredient yang banyak digunakan di dalam biskut, di dalam kek, di dalam cereal, dan mungkin saya boleh bagi assignment untuk tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Lepas ni pergi supermarket and then you pick up biskut, ya, biskut manis yang ada dekat supermarket tu, dan you tengok kat situ ada tak ditulis kat situ corn syrup, ya. Sama ada corn syrup ataupun kalau yang tulis sugar free tu dia akan letak maltodextrin kadang-kadang, ya. So ia adalah sebenarnya satu gula toksik yang diperbuat daripada kanji jagung, ya. Tidak sesuai untuk orang-orang yang ada PCOS, yang ada body inflammation, yang obese dan juga yang ada masalah gout. Seterusnya, soya. Mungkin ada antara kita boleh makan soya, tetapi ada juga yang allergic kepada makanan-makanan yang berasaskan soya, ya. Mungkin ada masalah kembung perut, keradangan badan, ketidakseimbangan hormon dan juga allergik, ya. Dan makanan soya ni sebenarnya banyak, dan tapi apa yang saya nak draw attention adalah makanan vegan. Vegan food banyak diperbuat daripada soya sebenarnya. Kalau kita pergi supermarket sekarang ni, ada banyak produk daging vegan yang that fake meat tu. Dan kalau kita tengok antara ingredient yang ada di dalam tu adalah soya. Jadi kalau anda adalah orang-orang yang tidak
ada masalah pencernaan bila you mengambil soya, you have to be careful lah, baca the ingredient tu, ya. Next one, minyak. Semalam masa saya share presentation ni dengan doktor, so we were talking about minyak ni sebenarnya, dan saya kata kenapa ramai orang selalu berkata bahawa minyak sayuran tu sebenarnya sangat bahaya. Ya. Kenapa orang berkata macam tu? Bila kita cakap pasal minyak sayuran, saya bukan bercakap pasal minyak sawit. Saya bercakap mengenai minyak jagung, minyak soya, canola, cottonseed oil, rapeseed oil, sunflower, ya. So minyak-minyak ni sebenarnya adalah minyak yang telah melalui proses yang kita panggil a highly processed oil. Dan bila kita kata proses yang dia telah lalui, bukan setakat melalui proses pembersihan dan grinding or pressing dan extracting tau. Sebenarnya dia juga telah melalui proses-proses di mana minyak-minyak tu telah dicampur dengan chemical. Ya. Kalau you tengok dekat dalam graf yang saya tunjuk dekat sini, ada juga sampai ada dibasuh dengan soap. Minyak-minyak tu dibasuh dengan sabun. Dan sebelum minyak-minyak itu dikeluarkan kepada consumer seperti kita, saya ambil contoh cottonseed oil. Cottonseed oil adalah byproduct kepada cotton industry. Ya. So biji-biji tu sebenarnya rasa dia pahit dan rancid dan colournya tidaklah cantik. Ya. Jadi cottonseed oil tu telah melalui proses di mana dia perlu di-bleach, ya. Dan bila dia di-bleach, dia dicampur dengan chemical. Dan selepas itu, sebab baunya tidak enak, dia juga telah melalui proses dia dicampur dengan bahan pewangi, ya. Jadi itulah maksudnya bila kita kata minyak sayuran adalah minyak yang highly processed. Maksudnya dia bukan sahaja telah melalui proses grinding dan pressing, tetapi dia juga telah melalui proses di mana dia telah dibersihkan menggunakan chemical dan telah dicampur dengan bleach dan juga bahan pewangi. Ya. Okey. Bila kita bercakap, tadi kita bercakap pasal makanan yang tidak sihat. Jadi kita sekarang ni perlu juga bercakap mengenai apakah makanan-makanan yang membantu badan kita untuk menjadi sihat semula. Ya. Jadi sebenarnya sebagai seorang culinary nutrition daripada Asia, saya sangat-sangat sebenarnya saya sangat bertuah sebab bila saya bila saya belajar dalam kelas, sebenarnya saya punya profesor dan saya punya lecturer daripada Canada, diorang macam kagum sebab banyak masakan dan resepi yang saya share banyak menggunakan aromatik seperti halia, kunyit, bawang, lengkuas dan sebagainya, dan juga spices seperti bunga lawang, kayu manis dan sebagainya. Jadi saya sebenarnya bercerita mengenai the country history kan, memang kita mempunyai influence daripada Chinese dan Indian dan sebagainya. Tetapi mereka sebab in the West, I think halia, kunyit, bawang dan sebagainya bukan sesuatu yang secara normal yang mereka akan tambah kepada masakan. Sedangkan kita di Asia, setiap makanan yang kita sauté ataupun kita stir fry, kita akan letak bawang putih, kita akan letak halia dan kita akan letak bawang merah selalunya. Ya. Jadi kita dah cover sebenarnya that part, ya, the herbal culinary part, ya, when it comes to makanan yang anti-inflammatory.
So dalam setiap masakan yang kita masak memang dah ada benda-benda ni kita letak. So tu adalah satu. Satu lagi bila kita bercakap pasal makanan anti keradangan, kita kena cakap juga makanan yang kaya dengan omega 3 seperti flaxseed, chia seed, kacang, telur, ikan. Sekiranya ikan seperti sardin, salmon, haddock dan halibut, even mackerel pun sebenarnya kaya dengan omega 3. Saya orang Pahang, ikan patin is a very good source of fatty food, fatty fish. So it's cheap, murah daripada haddock dengan halibut, and it's available dan sedap. Dan you masak dengan tempoyak, which is a form of probiotics food. Dan berries kaya dengan anti keradangan, phytochemicals as well, dan air lah, sebab dia banyak membantu mengeluarkan toksin daripada badan. Next. Doctor, how are we on time? Are we okay? Okay, makanan yang mengawal selia. About 20 minutes. Okay. Makanan yang mengawal selia sistem imun, seperti yang saya cakap tadi, kita ada garlic, ginger, turmeric, oregano, ada sup, bone broth dan sebagainya. Okay, makanan yang mengawal selia sistem imun ni, immune system regulating food. Saya just nak share, recently saya rasa ramai orang mengambil juga tiger milk, mushrooms, reishi dan shiitake. We've known this for a long time that cendawan-cendawan ni sebenarnya banyak membantu our immune system, dan protein lah, seperti ikan, ayam, telur, daging, tempe, tauge, dal dan sebagainya. Okay, next. Satu lagi, makanan penyembuhan saluran pencernaan, digestive tract healing food. Jadi ini adalah jenis makanan-makanan yang berlendir. Bila kita campurkan air dengan makanan dia akan jadi berlendir. Contohnya chia seed. Satu lagi adalah jus lemon, kombucha, omega, makanan yang rich in omega 3, dan juga makanan seperti sup kaki ayam, which is very rich in collagen and gelatin. So benda-benda macam tu adalah antara makanan yang boleh menyembuhkan saluran pencernaan. Seterusnya. Okay, pengimbangan microflora. So ada probiotics dan prebiotics macam yang Profesor cakap tadi tu. Kita ada sauerkraut, pickle, kimchi, kita ada miso, tempe, yogurt, kombucha, belacan, tempoyak, ikan pekasam, cincaluk, vudu. I think it's endless, endless possibilities sebenarnya. Ada banyak. Tapi saya lebih suka pada makanan-makanan yang tidak perlu dimasak, because macam Profesor kata tadi, kita nak the living organism tu sebenarnya. Belacan it really introduce a lot of bacteria to your body. So bila you buat sambal belacan tu, you have no idea, bila you makan dengan ulam, it is actually a very good orang kata makanan berbentuk ubat yang kita have been eating for a long time, tapi kita sebenarnya ambil ringan mengenai komposisi nutritionnya. Kalau saya bandingkan ulam sambal belacan dengan salad dan salad dressing, I will always choose sambal belacan dengan ulam. Sebab ulam-ulaman tu mempunyai banyak bahan-bahan yang boleh membantu kita menyembuhkan badan sebenarnya. Prebiotics, onion, leeks, asparagus, flaxseed, orang-orang keto dengan low carb suka konjac yam, macam shirataki noodles and all that is part of the prebiotics punya food lah. Okay. Next one. Okay, makanan yang menyorong sistem saraf, seperti kayu manis, cengkeh, bunga lawang, bunga pelaga dan sebagainya.
omega 3 rich food, and then satu lagi the low glycemic food, ya. Makanan yang high fat seperti minyak kelapa, mentega, minyak sapi, ya. Minyak zaitun dan juga avocado, dan makanan yang mempunyai protein yang tinggi, ya. Seperti ikan, ayam, daging dan sebagainya. Seterusnya, okay, ini Obesity Malaysia Health and Mobility Survey 2019. Kalau kita tengok daripada 2011, saya rasa dah ramai orang tengok graf ni sebenarnya kan. Tapi kalau kita tengok 2011, obesity abdomen, kita punya visceral fat 45.4, 2015 48.6 dan 2019 52.6. Ini sebelum MCO Ini data sebelum MCO. Selepas MCO, I don't know, maybe next year dia akan buat another survey. And obese 2011 15.1, 2015 17.7 dan 2019 19.7. So yeah, it is an upward trend lah basically, yeah. Next one. So apakah pemakanan yang sihat sebenarnya? Kalau kita tengok dalam senarai pemakanan-pemakanan yang sihat tadi adalah makanan yang kurang diproses. Ingat ya apa saya cakap tadi, makanan yang diproses bukannya maksudnya makanan tu telah diekstrak and all that, tetapi bila kita kata pasal makanan diproses, dia telah dicampur dengan pewarna, pengawet, dia telah dicampur dengan pewangi, yang telah dicampur dengan macam-macam bahan kimia, ya. Tu yang maksudnya makanan yang telah diproses. So makanan yang tidak memberi alahan. So apa maksudnya? Di situ setiap pada kita ni sebenarnya kita mempunyai microbiome yang berbeza antara satu sama lain. Makanan yang memberi alahan kepada saya mungkin tidak memberi alahan kepada anda, ya. Jadi kita mempunyai cara pemakanan yang berbeza daripada satu sama lain, ya. Jadi makanlah makanan yang tidak memberi alahan kepada anda, ya. Dan baca label makanan, ya, itu adalah penting. Tengok dekat situ tidak ada ingredient yang tidak sihat seperti yang telah kita share tadi, corn syrup contohnya, maltodextrin contohnya, ya. Dan makanlah makanan yang memberi tenaga, ya. Saya suka berkongsi di dalam sosial media saya macam mana untuk memasak telur, daripada telur rebus, telur baked eggs, telur yang recently omelette kedut and all that, sebab telur adalah makanan yang murah, makanan a complete food yang memberi tenaga, ya, dan senang untuk dimasak sebenarnya, senang dan cepat, ya. Dan makanlah makanan yang memberikan kita tenaga yang kita boleh gunakan dan bukan mengikut trend makanan, sebab trend makanan ni kadang-kadang benda-benda yang terlalu mengarut, ya. Fokus dan memberi perhatian kepada kesan pemakanan anda kepada diri sendiri. Maksudnya contohnya kalau you makan susu dan selepas tu immediately you dapat diarrhea dan berlaku 2-3 kali, dan maksudnya you kena pay attention to your body. Your body is trying to tell you something, ya. Jadi beri perhatian pada kesan makanan kepada anda, ya. Next. So holistically bila kita cakap pasal cara hidup yang dapat membantu penyembuhan badan dan minda, yang secara summarize-nya adalah kita perlu bersenam, ya, mendapat cahaya matahari. Kita ni dekat negara Asia, so we get plenty of sun, ya. Meditasi dan menguruskan tekanan hidup, stress level, dapat tidur yang cukup contohnya, ya. Adab makan yang betul. So masa saya mula-mula buat keto dulu, saya tak faham, bila diorang kata mindful eating. Apa maksudnya mindful eating tu? Adab makan yang betul. Rupanya adab makan yang betul tu maksudnya makan sehingga kenyang dan berhenti bila sudah kenyang. Itu sebenarnya adab makan yang betul.
Sebab saya rasa ada juga orang yang bila sudah kenyang dia masih lagi makan. Ya. Jadi adab makan yang betul adalah you eat until you full and you stop when you are full. Ya. So that is mindful eating. Dan sentiasa bersyukur ya dengan apa yang kita ada dan apa yang diberi. Dan saya percaya badan kita ni sebenarnya sangat-sangat ajaib. Dia mempunyai kebolehan untuk menyembuhkan sekiranya kita memberi, kita makan makanan yang sihat dan kita sentiasa berfikiran positif. Yeah. So our body primary function is to keep us alive. Itu sebenarnya primary function of our body. And sekiranya kita memberikan kita makan makanan yang sihat dan kita berfikiran positif dan kita melakukan senaman olahraga dan melakukan apa yang terbaik untuk diri kita, insya-Allah, kita akan dapat kesembuhan tu. Next. Oh, ni Ahsan Kito Enterprise. So daripada 2017 sehinggalah sekarang, ini adalah kerja saya sebagai culinary nutrition. Saya buat cooking classes, saya do coaching as well. Tetapi saya rasa salah satu yang telah merubah cara hidup saya adalah saya mengambil keputusan bila saya berhenti kerja, apa yang saya akan ajar mesti memberi manfaat kepada orang lain. Dan disebabkan oleh itulah saya decided that saya nak buat resepi-resepi yang sugar free dan saya nak share resepi tu dengan orang ramai. Saya nak mengajar orang macam mana untuk menjalani kehidupan yang lebih sihat, ya. Sebab saya rasa walaupun daripada daripada seorang, walaupun saya cuma seorang, tapi saya rasa seorang sahaja walaupun saya dapat membuat banyak perubahan kepada orang lain. Saya start Ahsan Kito dengan saya rasa follower saya 2-3 orang je in the beginning. Dan sampai sekarang sudah puluhan ribu, alhamdulillah. Dan I rasa benda-benda macam ni banyak membantu to spread the news, ya, to spread the words around mengenai pemakanan kesihatan, ya. Dan next, macam saya kata tadi tu, apa yang bila kita cakap pasal sihat, sebenarnya apa makanan sihat tu? Makanan sihat adalah makanan yang tidak memberikan kita alahan, tak bagi kita kembung, tak bagi kita food allergy. Dan setiap orang tu berbeza. Apa yang healthy untuk one person might not be healthy for another. So jangan terlalu taksub dengan satu-satu cara pemakanan sebab setiap diet tu is different untuk setiap individu tu. Ya, mungkin pada macam beberapa tahun lepas saya pakai CGM dan daripada situ saya dapat melihat separuh daripada kami boleh makan roti and it doesn't raise your blood sugar. Tapi separuh daripada kami bila makan roti, blood sugar goes very high. So setiap kita respond differently, ya, kepada pemakanan tu. So jangan terlalu taksub dengan satu-satu jenis pemakanan. Okay, seterusnya. Next. Okay, saya cakap dengan doktor, saya nak share resepi. So resepi yang pertama saya share adalah bone broth. Next one adalah avocado pudding with chia seed. This recipe is fantastic. You cuba buat, alhamdulillah sedap sangat. Kalau you jenis yang suka dessert, this is the recipe for you. It's very filling, ya. And then chia seed tu bila you dah campur dengan santan, you letak sweetener kat dalam tu, dia rasa macam biji sagu. Really, really good. Okay, next one. So this is kimchi recipe yang saya dah tweakkan.
Dan saya juga ada sediakan sedikit a short video which lepas ni saya rasa doktor akan kongsikan dengan semua orang. So dengan itu saya nak ucapkan terima kasih kerana jemput saya bercerita sedikit petang ni mengenai diet dan penyembuhan dan nutrisi dan sebagainya. Semua yang baik tu daripada Allah dan minta maaf sekiranya terdapat salah silap sepanjang saya berkongsi pengalaman saya bersama anda semua hari ini. Terima kasih doktor. Back to you. Thank you so much. Terima kasih banyak Puan Roslina. Ada satu soalan ni di Facebook. Dia tanya makan ni trend tu kan? Makan apa? Puan Roslina sebut tadi pasal makan ikut trend. So dia tanya boleh ke kalau makan ikut trend tu sebab dia nak buat jadi konten Instagram dia, bukan selalu. Boleh ke macam tu? Soalan dari Facebook ni. Makan ikut trend tu selalunya kan bila saya tengok makan ikut trend tu sebenarnya kalau makan ikut trend makanan sihat tak ada masalah sebenarnya kan. Contohnya saya baru ni saya buat omelet kedut. Ramai orang buat omelet kedut. Alhamdulillah itu makan ikut trend. Tetapi kalau you makan ikut trend like macam contohnya kek cheese leleh, semua benda you nak letak cheese leleh yang letak gula banyak semua tu kan. Itu salah satu. Satu lagi mungkin apa lagi saya pun tak boleh nak bagi contoh lah. Tapi yang saya terfikir sekarang ni adalah cheese leleh tu lah. Ya, ada satu waktu tu saya rasa memang trend tu semua benda nak buat kek leleh lah, cheese leleh lah kan. Boleh pisang cheese leleh rasa macam mana nak makan tu ya. Ramai pula peminat dia. Dia pilihan masing-masing kan? Ya. So ikut suka masing-masing sebenarnya. Ya. Tapi saya ni adalah salah seorang yang saya percaya bahawa sekiranya anda nak makan makanan tu, you just makan dia sekali, puaskan hati you. And then after that you berhentilah kan. You janganlah makan lagi kan. Sebenarnya benda-benda macam ni sebab kita manusia, kalau kita macam paksa diri jangan makan, psychologically kan dia akan lagi nak sebenarnya kan. So if you want a pizza, I say go for it. Eat 2 slices then get it over and done with. Nak makan sekali ya. Lepas tu okey. Lepas sebab yalah sebab sebenarnya pemakanannya adalah cara hidup kan. Dia macam mana cara hidup kita sebenarnya. Apa yang kita nak pilih. Kat mana yang kita nak berhenti untuk makan kan. Sebab sebenarnya kalau orang kata apa ada juga adalah kan yang very typical one, very typical sayings lah saya rasa. Makanlah selagi boleh makan, besok kalau dah sakit tak boleh makan. As if macam kita menunggu pula untuk sakit. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semua akan sihat dan ada daripada perkongsian Prof Kalawati tadi dan juga Puan Roslina. Masya Allah saya rasa sangat banyak manfaat daripada kedua-dua perkongsian ni. Dan sebelum kita tamat sebenarnya sebelum Puan Roslina meninggalkan StreamYard ni, saya minta tolong, sebenarnya saya ada lagi seorang Iman, Cik Iman yang bantu saya di belakang tabir. Cik Iman boleh tolong play video untuk pembuatan kimchi tu ke? Kita try. Enjoy.
I think the video lag-nya. Oh, lag. Saya rasa Hmm. tak tahu, mungkin agaknya internet connection kami di sini pun tak berapa bagus. Tapi nanti Ya. boleh ke Puan Roslina kami minta izin untuk upload di Facebook UPO Ya, boleh. untuk Boleh. dengan semua hadirin. Ya, So, sebab video tu memang saya buat untuk share dengan public sebenarnya. So boleh aja. Okay. Okay, sekejap ya. Alright, okay. So, saya rasa itu saja perkongsian kita pada kali ini. Jadi saya bagi pihak unit perkhidmatan OKU mengucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Kalapati dan juga Puan Roslina yang meluangkan masa. Okay, Prof. Kala is in. Prof. Kala dah masuk balik. Kerana sudi meluangkan masa untuk 2 jam ya. 2 jam yang saya rasa itu sangat bermanfaat. Saya dah dapat banyak ni mesej yang macam lepas ni kita makan ulam dengan sambal belacan ya. Untuk meningkatkan apa? Ya, untuk create apa? Yang Much sihat better. ya, insyaAllah mudah-mudahan ya. Iceberg lettuce, okay? More nutritious. Okay. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tim belakang tabir, Cik Iman dan juga Cik Amsyah hari ini yang banyak membantu untuk proses ni, dan juga staff dan juga koordinator dan juga pengarah. Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana hadir untuk memeriahkan sesi webinar kita pada hari ini. So saya nak share, Cik Iman minta tolong share kita punya webinar seterusnya itu pada esok hari. Sebab bulan Disember ni adalah bulan kita menyambut hari OKU antarabangsa pada 3 Disember yang lepas. So minggu lepas hari Jumaat kami telah meraihkan hari sambutan Hari Orang Kurang Upaya UiTM di Dewan Belian, dan kita punya program ni berterusanlah untuk meraihkan hari. So untuk esok insyaAllah kita akan ada satu webinar bersama pakar pergigian individu berkeperluan khas dari Fakulti Pergigian UiTM, iaitu Profesor Mahir Dr. Mas Suryalis Ahmad dan Profesor Mahir Dr. Ilham Wan Mohtar. So selepas kita dah dengar perkongsian tentang makanan hari ini, makanan untuk sihat, penyelidikan yang bertaraf antarabangsa, status Dewan Jurnal Insuk, kita lihat juga bagaimana penjagaan kesihatan oral bagi kanak-kanak dan dewasa berkeperluan khas. 3 hingga 5 petang di saluran yang sama. Saya juga memohon untuk semua hadirin mengisi borang kehadiran yang kita akan buka. Hari ini kita ada discount, kita ada offer khas sampai 8 malam ni insyaAllah. Dan saya rasa itu sahaja saya bagi pihak Jawatankuasa Penganjur mengucapkan terima kasih kepada Prof. Kara dan Puan Roslina, dan juga kepada semua hadirin yang meluangkan masa untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Let medicine be thy food, dan juga sehingga kita bertemu lagi esok hari insyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye, have a good day. Ingat, pilih apa yang kita nak makan. Assalamualaikum, bye. Thanks, bye.